sedikit gangguan daripada internet tadi. InsyaAllah kita akan sambung perbicaraan kita seterusnya, persoalan-persoalan yang ditimbulkan di dalam masalah-masalah yang sering berlaku terhadap kita, tuan-tuan. Dan iaitu seringkali maknanya segelintir daripada penjual-penjual ni dia menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya. Kalau pembeli tadi mana tertipu keadaan sedemikian, bolehkah hak khiyar tadi ni? Mana di sini kita sudah nampak ada unsur-unsur penipuan. Ini adalah satu perangai yang Islam tidak sukai. Sebagai penjual kita hendaklah jujur. Sebagai penjual kita hendaklah jujur dengan pembeli. Kalau ada aib dan juga mana kecacatan, maka ceritalah kepada pembeli tadi ni. Jika kita menyembunyikannya, maka kita telah menipu. Takut termasuk dalam ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh mana riwayat Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menipu maka tidaklah ia daripadaku. Ini di antara ancaman Nabi SAW terhadap mereka yang sering kali menipu di dalam perniagaan mereka. Man ghasya falaysa minni. Man ghasya falaysa minni. Maka siapa yang menipu maka tidaklah dia daripada golongan aku. Bukan daripada kalangan aku, kata Nabi SAW. Dan seringkali kita memberikan misal-misal supaya kita mudah faham. Ada satu contoh penipuan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang penjual meletakkan makanan yang yang basah di bawah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di situ dan memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedari penipuan tersebut. Apabila disoal, penjual itu berkata bahawa makanan itu terkena hujan. Maka Nabi SAW seraya dia menegurkan kepada si penjual tadi ini, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hadis riwayat Muslim, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas. Kata Nabi SAW, tidaklah patut kamu meletakkan makanan yang basah di atas makanan agar orang ramai dapat melihatnya. Ini di antara banyak yang kita lakukan, tuan-tuan. Maka kita sendirilah sedar di dalam apa kesalahan yang kita lakukan, apa pekerjaan kita, apa mana tindakan kita, maka kita sedar kesalahan yang kita lakukan. Dan juga mananya setiap mana kelakuan ataupun mungkin kita tidak sedar. Kalau tidak sedar itu memang tidak jadi masalah. Yang masalahnya adalah kita sedar. Bila kita sedar, tuan-tuan, kita buat tak sedar, tuan-tuan. Ini di antara ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menipu maka tidaklah dia daripadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, di sini kita meletakkan satu tabiat dipanggil moral yang dapat diambil daripada hadis ini. Bagaimana sikap menipu amat tidak disukai di dalam Islam. Oleh itu, jika barang yang dibeli memang ada kecacatan ataupun ada aib kecacatan yang tidak diberitahu oleh penjual, maka pembeli ada hak khiyar. Maka pihak pembeli tadi ni mana ada hak khiyar. Walaupun kita tidak berjanji, tetapi ada hak bagi pembeli tadi ni untuk khiyar. Mana pembeli boleh memulangkan semula barang yang dibeli tersebut untuk menuntut harganya daripada penjual. Ini disebut dalam khiyar kerana kecacatan barang. Jadi dia ada khiyar oleh kerana kecacatan barang. Ada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ketika kecacatan barang. Ada 3 ni di antara perkara yang kita kena ingat. Maka kita dibolehkan mana kita menuntut harga daripada penjual. Kalau tidak ada, jadi mana kita boleh ambil balik semula. Jadi mana wang ringgit tadi ni, duit yang kita bagi dekat si penjual tadi ni.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja untuk nak mendapatkan hasil pekerjaan kita itu adalah satu pekerjaan yang mana halal, bersumberkan perkara-perkara yang halal, bukan daripada makanan ataupun benda yang kita niagakan itu daripada yang mencuri, tetapi kita penipuan di dalam perniagaan kita. Maka kerja menjadi satu kewajipan. Kerja menjadi satu kewajipan. Maka kalau kata orang tu mengganggu, tuan-tuan tak bekerja, maka dia mesti kena cari kerja juga. Apa kerja tidak kira. Jadi benda itu adalah halal. Maknanya di sini di atas satu tindakan kewajipan. Apa dia tuan-tuan? Iaitu setiap Muslim tidak boleh bersikap malas dalam untuk kita nak mencari rezeki, sekalipun dengan alasan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun maknanya bertawakal kerana sesungguhnya langit itu tidak pernah menghujani emas ataupun perak. Kita mesti kena berusaha, tuan-tuan. Begitu juga mana tidak seharusnya bergantung kepada sedekah yang diberikan kepadanya, sedangkan dia memiliki kekuatan, mana tubuh badan, mana tenaga dia tu, dan kekuatan untuk berusaha mencari rezeki sendiri dengan dapat memenuhi keperluan keluarga dan juga sesiapa yang dia tanggungkan. Maka kita lihat di antara tegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqah li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata tidak halal sedekah itu buat orang kaya dan buat orang yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka ini di antara sanggahan daripada sebalik daripada orang yang malas, orang yang mengganggu, mana tidak mencari kerja. La tahillu sadaqah li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyya. Tidak halal sedekah itu buat orang kaya dan buat orang yang mempunyai kekuatan yang sempurna, tapi dia malas. Maksud kata di antara perkara yang sangat ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ancaman dan mengharamkannya bagi orang Islam ialah meminta sedekah kepada orang lain. Jadi mana kalau kata betul lah dia ni tubuh badan dia dan juga kekuatan dia, jadi maknanya dia ni boleh bekerja, boleh mencari rezeki dengan diri sendiri, tetapi dia meminta kepada orang, maka itu di antara tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Mengharamkannya bagi orang Islam ialah meminta sedekah kepada orang lain. Maka itu adalah satu kewajipan bagi diri kita. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata alladhi yas'alu min ghairi, niaga tipu tuan-tuan. Maka dia berusaha, mereka ni sentiasa memikirkan di dalam pemikiran mereka ini untuk nak menipu di dalam mana perniagaan mereka. Itu di antara salah satu perkara perbuatan yang haram ketika mereka lakukan. Jadi maknanya inilah di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan sepekerjaan mana dan juga maknanya di dalam perniagaan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi dan juga mana Ibnu Khuzaimah dan juga dalam sahihnya, alladhi yas'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata alladhi yas'alu min khairi hajatin kama salil ladhi yaltaqitul jamra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata orang yang suka meminta-minta tanpa keperluan samalah seperti mana orang yang memungut bara api. Allahu akbar. Sedar tak sedar kita takut, kita mesti kena bagi juga mana penerangan kepada orang yang tidak sampai segala tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
orang yang suka meminta-minta tanpa keperluan, samalah seperti mana orang yang memungut bara api. Maka dipartnerkan dengan hadis lain, barang siapa yang meminta kepada manusia, hadis riwayat At-Tirmizi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nas liyusriya bihi ma lahu kana khamusan fil wajhi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata barang siapa yang meminta manusia untuk menambah kekayaan hartanya, samalah seperti mana dia mencakar mukanya hingga ke hari kiamat, dan harta itu akan menjadi bara api yang dimakannya daripada neraka Jahanam. Oleh kerana itu, siapa yang mahu sedikit, sedikitlah, dan siapa yang mahu banyak, maka perbanyakkanlah. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini di antara kaitan sebenarnya. Kaitan di antara perkara-perkara yang mana seringkali kita lakukan. Seringkali jadi mana kita bila orang berniaga ni, jadi pasti mereka dalam pemikiran mereka untuk nak menipu saja, tuan-tuan. Dan seterusnya persoalan yang ditimbulkan tadi, apa dia? Man ghasya falaysa minni, siapa yang menipu maka tidaklah daripada umatku, daripadaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dia menipu di dalam soal yang saya timbulkan tadi, iaitu dia ni masih ada kekuatan, masih ada kekuatan tubuh badan mereka, ada kudrat untuk berusaha. Maka dia tidak berusaha, sanggup mereka ini menipu. Ada juga mana dia ikat kaki masuk dalam tu, tuan-tuan, minta sedekah. Tuan-tuan, senang minta sedekah ni, senanglah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Mudah untuk kita nak mendapat duit, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sanggup dia ikat kaki, tuan-tuan, dia letak di seluar, tuan-tuan, seluar pendek, tuan-tuan. Jadi maknanya tak nampak kaki, tuan-tuan, ikat masuk dalam. Ini di antara kelakuan. Kelakuan yang mana la tahillu sadaqat li ghaniyin wala li mirratin sawiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia halal sedekah itu buat orang kaya dan buat orang yang mempunyai kekuatan yang cukup, yang sempurna. Sanggup dia menipu. Itu di antara partner, di antara perbuatan yang dilakukan oleh mana peniaga tadi ini. Jadi sering kali mereka ini menipu di dalam timbangan mereka. Saya kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang sudah dinyatakan sebelum ini, yang sudah baca, yang saya sudah baca sebelum ini. Di antara kezaliman yang kita lakukan, mungkin kezaliman itu mana kita tidak nampak, kita menyiksa manusia, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata janganlah kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan cara yang batil. Menipu, tuan-tuan. Sedekah, minta sedekah, tipu lagi, tuan-tuan. Padahal dia kuat lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kamu makan harta kamu antara kamu dengan cara yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan berdasarkan redha daripada kamu. Hadirin para pendengar, sahabat-sahabat yang dirahmati. Maka dengan itu, tuan-tuan, contoh yang saya bagikan pada permulaan tadi berlaku di zaman Nabi SAW. Bagaimana seorang penjual tadi ini meletakkan makanan yang basah di bawah. Nabi SAW lalu di kawasan tersebut, dia memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut. Nabi SAW berkata bahawasanya makanan itu terkena, menyedar ada satu penipuan di situ. Apabila disoal, Nabi bertanya, kenapa kau buat macam ni? Penjual itu berkata bahawasanya makanan itu terkena hujan. Maka seraya Nabi terus bagi berkata kepada sahabat tadi ini, afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas. Tidakkah patut kamu meletakkan makanan yang basah di atas makanan agar orang ramai dapat melihatnya? Hadis riwayat Muslim. Jadi mana kita dapatlah kita dapat tahu bahawa moral, jika barang yang dibeli memang ada kecacatan,
moral, dari mana dia sikap menipu amat tidak disukai oleh tidak disukai apa nama di dalam Islam. Maka di sini ada persoalan yang lain, oleh kerana barang yang dibeli memang ada kecacatan ataupun aib, maka kita kena khiyar. Khiyar itu mana saya sebut tadi 3, tuan-tuan. Khiyar apa? Kerana kecacatan barang. Khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar oleh kerana kecacatan. Kita tak janji pun, kita tak ada pun, tapi itu adalah hak bagi orang yang membeli tadi ni. Ada juga malah orang yang membeli barang yang ada kecacatan walaupun sudah diberikan oleh mana penjual alasan bahawa dia lebih murah, ataupun tiba-tiba apabila sampai di rumah dia mengamuk pula. Kenapa ni? Dia nak murah tapi dia nak elok. Barang elok tapi nak murah. Macam mana tuan-tuan? Ar-rida bi syai'in ridan bima tawalladahu min. Rida dengan sesuatu adalah reda dengan benda yang terbit daripadanya. Kalau menjual, tuan-tuan, penjual sudah memberitahu pembeli tentang kecacatan, dia dah bagi tahu dah, tuan-tuan. Tetapi pembeli berkeras ingin membeli juga, nampaknya tidaklah salah kepada orang tadi ni. Jadi mana dia ada hak, tidaklah ada hak khiyar. Dia dah bagi tahu dah, ini yang sebelah sini ni RM5 sekilo ataupun RM3 sekilo, tapi buah dia tak elok. Makan tu boleh tapi takut sakit perut. Buah mangga, tuan-tuan, takut sakit perut. Tapi kalau tuan nak beli, aku nak yang ni juga, yang RM3 juga, satu pinggan ni, tuan-tuan. Balik rumah dia mengamuk pula. Dia kata, kena tukar. No, tidak ada masa tu. Tidaklah ada hak khiyar lagi pada ketika itu. Sebab apa? Aku dah beritahulah, si peniaga tadi dah beritahulah kepada si budak tadi ni. Mungkin satu kaedah fiqh boleh menjadi asas yang saya baca tadi tu. Satu kaedah usul, dia kata ar-ridha bi syai' ridha bima tawalla yatawalladu min. Itu di antara satu kaedah. Dia kata redha dengan sesuatu adalah redha dengan benda yang terbit daripadanya. Maka kita dah bagi tahu dah, kecacatan ni, cacat sikit ni, cacat sikit ni, dia nak juga. Balik-balik dia marah pula, cerita ke orang pula. Ini di antara satu. Dan seterusnya, kecuali lah kalau kata jika cacat itu bukan di tempat yang diceritakan oleh penjual tadi ni, mungkin ada hak, lagi lah. Mungkin ada hak lagi untuk kita nak khiyar. Sebutlah 1, 2, 3 ni cacat ni. Tengok benda yang kita suka tu, dia kata okey, apa yang awak suka, iaitu kaki, ataupun kaki ayam. Kita boleh nampak kaki ayam kan. Dia kata benda ni kata tak cacat. Dia kata balik-balik rumah tengok, mana boleh makan, tak boleh makan, benda yang kita suka kan. Jadi mana masa tu ada lagi hak khiyar tu. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat-sahabat Facebook, insya-Allah mudah-mudahan kita tolong share, mudah-mudahan mana perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat. Sebab apa? Dalam sistem peradaban dalam jual beli ni, tuan-tuan. Jadi mana ni berguna untuk kita. Sebab apa? Kita ni sering kali setiap hari dan menjadi rutin ataupun jadual kita. Makan ni, tuan-tuan, hari-hari kena makan, tuan-tuan. Kalau tak makan, tuan-tuan, Allah, masya-Allah, kita tak boleh pergi mana, tuan-tuan. Sebab itulah kepentingan mana kita jangan memandang remeh-temeh tentang perkara ini. Sebab apa? Ini kita kena pandang serius. Sebab apa? Soal pemakanan ini masuk ke dalam ni diri kita ni, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh tak orang yang tahu tentang kecacatan barang menceritakan kepada pembeli tadi ni? Berdosa ke tak? Ini persoalan daripada ni. Ustaz, orang yang dia tahu cacat dah tu. Ustaz, boleh tak kata saya ni tengok cacat, barang yang dia nak beli tu cacat, maka saya tu pun bagi tahulah dekat orang yang nak beli tadi ni. Berdosa ke tak kita bagi tahu keaiban, kecacatan yang ada pada barang yang nak dibeli oleh mana kawan kita ataupun seseorang tadi ni? Boleh ke tak? Berdosa ke tak? Maka di sini, tuan-tuan, ini kita kena pandang betul-betul. Apa dia? Untuk tujuan aman.
Maksud tujuan aman ialah maknanya sewajarnya diceritakan kecacatan barang tadi ni. Mana penjual seeloknya menjelaskan dengan detail tentang barang ataupun mana kecacatan jika ada. Orang lain yang tahu tentang kecacatan sesuatu barang juga wajar memberitahu kepada pembeli tadi ni. Maka tak salah lah tuan-tuan. Maka kita ni tak dikenakan hukum, iaitu dosa kita. Sebab apa? Kita membuka bukan membuka kaiban, membuka jadi pekung penipuan daripada seseorang yang menjual tadi ni. Ini bukan sabotaj sebenarnya, tetapi amanah daripada Nabi SAW. Bukan kita nak sabotaj, kata apa ni dua barang ni, kita pergi slow lah, jangan bising-bising tuan-tuan. Sebab benda yang berlaku itu mana satu barang tuan-tuan. Bila kita buat mana satu riuh, kecoh, buat kecoh pada di kedai tersebut jadi tuan-tuan, jadi maknanya habis semua orang kampung, semua pembeli-pembeli tadi di mana akan dengar. Maka kita pergi dahsyat, barang tu belok sikit lah, aku dah ni je dia. Itu sebab bukan kita nak sabotaj, tetapi amanah daripada Nabi SAW. Dia kata la yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman ya'lamu dhalika illa bayyana. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, dia kata tidak halal bagi orang yang menjual sesuatu melainkan dia menerangkan apa padanya termasuk kecacatan, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui melainkan menerangkannya. Maka kita dibolehkan kita memberikan khabar kecacatan yang ada kepada benda yang kawan kita, rakan kita yang akan membeli tadi ni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dengan itu tuan-tuan, banyak di antara perselisihan sebenarnya. Kalau dalam bab khiyar majlis pun ada peringkat-peringkat dia kan. Ikut keadaan semasa tuan-tuan. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar tutup oleh kerana kecacatan, 3 tuan-tuan. Dan juga maknanya kalau kata benda yang kita nak kena tukar tuan-tuan, sebab apa? Yang lain semua cacat, tapi benda yang tu dia kata tak cacat. Bila kita buat balik rumah, benda dia cacat. Jadi maknanya kita ada lagi, masih lagi, maknanya ada peluang untuk kita nak, ada lagi peluang kita untuk nak khiyar ataupun kita tukar barang tadi ni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan soalan yang lain, tadi soalan daripada sahabat kita. Soalan daripada sahabat kita. Jadi mana kita rasa itu sudah awak panggil apa, jawapan tu mungkin jelas lah. Mudah-mudahan jelas lah. Ada 3 peringkat lah. Okey, ini soalan daripada buku pula. Setelah kita membeli peralatan yang besar sikit lah, kursi ke, meja ke, jadi seseorang itu dapati beberapa kecacatan. 2 minggu selepas daripada itu barulah seorang itu memberitahu kepada tuan kedai tadi ni. 2 minggu daripada itu baru dia beritahu kepada kedai, kata ni apa ni, ada cacat, ada patah sikit dalam tu, skru tu ada ni sikit, macam-macam lagi tak. Adakah dibolehkan? Boleh tak dalam keadaan sedemikian 2 minggu ataupun sebulan baru dia nak report? Maka di sini tuan-tuan, apa yang kita nak sarankan di sini, tak boleh ke kalau kalau kata ada keadaan sedemikian, sepatutnya seorang tadi yang beli tadi ni, kalau sudah 2 minggu seolah-olah menunjukkan 2 minggu dalam satu masa yang cukup lama tuan-tuan, lama sangat tuan-tuan, seolah-olah dia sudah redha. Tahap maknanya di antara orang bagi khiyar majlis, kita meninggalkan dalam majlis itu, jadi mana dia sudah redha 2 minggu tuan-tuan. Redha ke tak? Kita kata dia dah redha dah. Walaupun barang itu cacat, ada kemungkinan juga bahawa kursi atau meja yang kita beli itu benar rosak dan cacat kerana digunakan oleh, mungkin dalam masa 2 minggu kecacatan itu mana dilakukan oleh mana pembeli tadi dia tuan-tuan. Jadi mana pada ketika itu mungkin alasan, satu lagi alasan dia sibuk lah, tak boleh nak datang lah, tapi dengan kemudaratan sibuk digunakan, tetapi dengan kemudahan alat perhubungan ada,
walaupun sibuk boleh telefon tuan-tuan, alasan sibuk sudah terkubur tuan-tuan. Maka jika tempoh penenggahan itu mana agak lama menurut adat, maka hak khiyar akan gugur, tak boleh buat apa dah. Khiyar itu mana akan gugur, tak boleh kita nak tukar tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi kedai, kalau dia nak tukar tak apalah. Kalau dia pergi kedai tuan-tuan, kalau dia nak tukar, kalau dia suka, dia reda, tak ada masalah lah. Masalahnya kita nak cerita bab hukum tuan-tuan. Bila kita nak cerita bab hukum tuan-tuan, pada ketika itu dalam masa sebulan ataupun 2 minggu tuan-tuan, ataupun 3 minggu tuan-tuan, satu masa yang amat panjang tuan-tuan. Satu masa yang akan boleh berlaku pada peralatan yang kita beli tersebut. Mungkin anak dia ramai tuan-tuan, mungkin anak dia ramai, dia lompat tuan-tuan, patah. Lepas tu dia cerita kepada tuan, dia kata ini apa nama, patah lah, tak apa patah. Padahal kita dah cek dah di mana di kedai masa sebelum beli tu tak ada patah pun tuan-tuan. Ini di antara alasan-alasan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan yang terakhir sekali, jadi maknanya itu di antara peranan kita sebagai seorang manusia, etika bermuamalah dalam Islam. Jadi apa yang saya sebut, kadang-kadang dia ada muamalah yang sah, kadang-kadang ada juga muamalah yang tidak sah tuan-tuan. Maka kita boleh banding tuan-tuan. Kita boleh banding. Kita ni ada akal tuan-tuan. Saya ada akal, tuan pun ada akal. Mana kita boleh banding tuan-tuan. Mana kalau kita lihat di antara perbezaan di antara muamalah yang sah dan muamalah yang tidak sah tuan-tuan. Kita ambil satu tuan-tuan perbezaan dia. Yang sah tu apa dia? Muamalah yang dipersetujui oleh mana kedua-dua belah pihak, yang menjalankan transaksi ijab dan juga qabul. Satu. Yang tidak sah tu apa dia tuan-tuan? Muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan. Kita kena ingatlah. Dan seterusnya ialah muamalah yang sah. Apa dia? Saya nak bezakan saja. Mana dapat tuan-tuan fikir ataupun boleh mana kiaskan di antara orang panggil perbuatan tabiat kita. Bagi orang berniaga lah, orang tak berniaga pun sama juga lah, kadang-kadang dia berniaga juga tuan-tuan. Maka tabiat itu mana akan menjadi satu kelazatan bagi diri kita. Walaupun benda ini dia kita tahu dah salah, tetapi menjadi satu kelazatan pada diri kita. Seperti mana orang mengumpat lah tuan-tuan. Orang cakap nipu tu tuan-tuan, kalau dia tak cakap tipu 10 perkataan, 2 tak nipu, dia kata rasa tak sedap tuan-tuan. Dia mesti tipu juga tuan-tuan. Mana pihak yang melakukan transaksi muamalah mestilah waras dan sempurna akal. Itu di antara perbezaan. Kalau kata orang gila tak boleh. Muamalah yang mengandungi mana unsur penjudian, muamalah yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti mana riba, muamalah yang mengandungi barangan yang tidak suci dan juga mana najis, tidak boleh tuan-tuan. Ni etika tuan-tuan. Kita nak kena jaga juga tuan-tuan sebagai peniaga tuan-tuan. Etika tu mesti kena ada tuan-tuan. Ataupun keistimewaan dalam kita bermuamalah. Semua benda ini dikatakan mana amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mana konsep ta'awun itu mana diberatkan. Mana diberati. Konsep ta'awun yang mana mereka kita ni bekerjasama, tolong menolong antara satu sama lain. Dalam bab muamalah Islam, ta'awun ialah bekerjasama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, seperti mana dalam bidang perniagaan, sewa menyewa, apa lagi dalam syarikatan ataupun takaful dan sebagainya. Maka konsep kalau kata tidak ada ta'awun tuan-tuan, habis hancur habis semua tuan-tuan. Dengki mendengki di antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Alhamdulillah, kuliah santai kita pada malam ini. Kita membicarakan tentang soal muamalah kita dengan apa? Dengan manusia tuan-tuan. Muamalah kita dengan Allah. Apalah, kita sendirilah. Kalau kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sendirilah. Kita dengan Allah tuan-tuan. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman, rukun Islam,
Semayang tuan-tuan, zakat tuan-tuan, puasa tuan-tuan, lagi apa lagi? Itu muamalah kita dengan Allah. Sebab apa? Muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu mana? Hubungan yang paling rapat sebenarnya. Semayang contohnya, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat mana contohnya ialah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah Taala. Kalau semayang tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tengok doa tak, kita minta dengan Allah SWT. Tapi kita boleh bergerak tak? Tak boleh bergerak. Sebab apa? Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dialog kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kepentingan muamalah ini maka menjadi satu kewajipan lah. Kalau kita duduk seseorang tu, mana orang gila lah tu. Kalau kita duduk seseorang tu, maknanya orang tu tak apa betul lah tu kan. Manusia dapat saling berhubung di antara satu sama lain, manusia dapat saling mengenali di antara satu sama lain, dan juga manusia dapat saling tolong menolong dan bekerjasama. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kelebihan dan kekurangan. Justru kitalah diri manusia yang memerlukan bantuan orang lain untuk nak mengatasi kekurangan kepada engkau dan juga mana aku. Kalau tidak ada ta'awun, jadi maknanya bila aku hebat, orang tu tak hebat, jadi mana aku tak tolong kepada kau. Dan apabila orang tu miskin, aku tak tolong kepada dia, jadi maknanya habis. Muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, melalui sistem muamalah dalam Islam itu juga mana orang yang mempunyai kelebihan dalam satu bidang perlu dia tolong menolong orang yang lemah. Itu sistem dalam Islam lah. Sebaliknya pada masa yang lain dia telah dia memerlukan bantuan pada orang lain. Untuk apa? Mengatasi kelemahan yang ada pada diri seseorang. Ini lahirlah masyarakat tolong menolong. Maka berbetulanlah maknanya apa yang Allah tersebut di dalam surah Al-Maidah ayat berapa tuan-tuan? Ayat 2 tuan-tuan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kita ni sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu peringkat. Kita ini orang panggil sensitif terhadap mana perkara-perkara yang berkaitan dengan pemakanan, peradaban di dalam jual beli, dan juga sistem peradaban dalam jual beli, ataupun kita mementingkan halal dengan haram. Maka ada perbincangan kita mengenai perkara halal dan haram dalam Islam tuan-tuan. Banyak disebut dalam Al-Quran. Di antaranya ialah janganlah engkau memisongkan hati daripada sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada-Mu. Sungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpahkan pemberiannya. Jangan kita rasakan diri kita ni mana sempurna, padahal ada di antara rakan-rakan kita lebih hebat daripada kita. Maka apabila orang menegur kita dan apabila orang memberikan penerangan kepada kita, mana kita menerima, insya-Allah mudah-mudahan kita ini tergolong di kalangan orang yang sentiasa diberati dan diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tanduk dan juga mana kerja kita, tidak tanduk kerja yang kita buat itu mana kita berlandaskan dan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana banyaklah di antara tabiat manusia ni, dia suka macam-macam perangai tuan-tuan kan. Tabiat kadang-kadang Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahzab, ada juga kan tuan-tuan. Dalam surah Al-Ahzab ayat berapa tuan-tuan? Ayat 72 tuan-tuan. Allah Taala sebut, dia kata innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya tabiat kebanyakan manusia ni, apa kata Allah SWT, adalah suka melakukan kezaliman tadi ni. Dan juga suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Maka kita banyak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatut dilakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala tegak, maka itulah yang kita selalu buat. Maka insya-Allah mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah. Yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri. InsyaAllah saya sendiri dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam besok kita akan masuk ke bab yang ke-8, pembelian secara ansuran. Bukan insurans, ansuran. Ansuran tu apa dia? Ansuran ni kita beli bayar bulan-bulan lah.
Banyak kedai dia, banyak lah, semua kedai lah tuan-tuan. Semua kedai bukan kata ni, semua apa yang kita beli sekarang ni semua saya secara ansuran belaka tuan-tuan kan. Pembelian secara ansuran. Kalau beli secara tunai harga lain dan murah. Kalau kata ansuran mahal sedikit tapi tidak membebankan. Apa hukumnya? Temui di malam besok insya-Allah. Banyak lagi perbahasan tentang muamalah dalam Islam. Dan ingat share semua sahabat-sahabat. Sahabat kita baru masuk menonton tuan-tuan. Sahabat kita daripada baling sana tuan-tuan. Bukan main lagi. Daripada balik baru masuk tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung besok, maknanya lepas maghrib, lebih kurang pukul 8 lah, membicarakan tentang pembelian secara ansuran. Apa kaitan sebenarnya? Kaitannya cukup banyak tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita share kepada rakan-rakan kita, mudahan jadi perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat untuk kita amalkan dan kita untuk kita sebarkan kepada rakan-rakan kita. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga pada tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Aku quli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizq wa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Di antara rakan-rakan kita Ustaz Nakori pun ada juga, Ummi Hani, Madi Ibrahim, Ustaz Yahya, Ustaz Yahya, Ustaz Mahyudin, Yahya Mahyudin, Masjid Masjid mana? Masjid Jamek Bandar, Ustaz Nakori, dan di antara sahabat-sahabat yang lain. Dan ada juga di sini tuan-tuan, di antara sahabat-sahabat kita daripada Segabut dan daripada kampung tuan-tuan. Banyak di sini ni. Kaum muslimat ini dia memang istiqamah sungguh. Kaum muslimat dia taja, orang panggil pada share daripada Facebook mereka sendiri. Jadi maknanya dapat soalan banyak ni tapi tak sempat nak jawab lah. Jadi maknanya ampun maaf kalau ada tersilap pertuturan. Jadi mana mula tadi ni sikit gangguan daripada internet tadi ni, dia jadi jam sikit. Jadi insya-Allah kita akan sambung besok. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Takbir. Ada orang jawab?